Banyak mata memerhati Latifah Koya ketika beliau diumumkan sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan ada yang menyokong selain mempertikai keputusan itu. Ketika ini rakyat melihat sama ada SPRM di bawahnya mampu menjalankan tugas dengan penuh integriti atau hanya sekadar sembang kedai kopi. Kafe Ahad kali ini menjemput beliau untuk berkongsi misi serta visinya dalam SPRM bersama wartawan Muhammad Hafiz Nawawi, jurufoto Luqman Hakim Zubir dan juruvideo Muhammad Syahir Othman. Of course, saya kena lakukan tugas saya secara telus lah, dan kuasa tu diberi di bawah undang-undang, dan jika saya dilihat cuba untuk menutup ataupun dan sebagainya kes-kes rasuah, then of course itu akan affect public confidence. So itu bagi pihak MACC, tugas kita memang untuk memastikan apa-apa aduan yang genuine yang dibawa ke MACC, kita akan siasat dan ambil tindakan sewajarnya. Tetapi sebagaimana kita tahu, MACC ni tugas dia bukan setakat untuk menangkap, menahan ataupun mendakwa. Kita ada satu bahagian yang lagi besar ataupun equally besar, iaitu dari segi pencegahan. Sememangnya dah ada, kita memang ada bahagian penerangan masyarakat dan sebagainya, tetapi sama ada apa yang kita lakukan tu mencukupi atau tidak. So contohnya, for example, kita nak pastikan isu rasuah ni, nilai rasuah, nilai-nilai murni untuk orang rasa jijik dan benci rasuah tu dah boleh ditanam dari kecil lagi. So setakat hanya untuk 1-2 program macam tu tak cukup. Kita nak pastikan perkara tu dah masuk dalam modul sekolah dan sebagainya. So setakat ni apa yang saya dapati ialah kita ada semua bahan, tetapi kita nak pastikan kementerian-kementerian ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab mengambil modul-modul ini dan jadikan part of the textbook. Tetapi kalau kita dihalang dari segi birokrasi, nak masukkan modul tu akan ambil masa, kos dan sebagainya, akhirnya modul tu jadi outdated by the time buku tu dijadikan textbook. That is one of our challenges actually. MACC tidak ada bajet untuk publish, print out buku. Tapi kita ada the means and capacity untuk siapkan content. Jadi kita perlukan kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan, for example, pihak IPT dan sebagainya. So kita nak pastikan nilai anti rasuah ni ditanam secara efektif, not just for show ataupun it must be very serious. Sebab that's how when we grew up, we had I don't know your time lah, you're probably very young, but masa my time kita ada tata susila, that kind of subjects yang mengajar kita basic things. Kalau kita pergi masuk bas, akan ada kena bangun bila ada orang tua dan sebagainya. Those things it's planted in our head. Satu perkara yang telah pun dimasukkan dalam untuk bagi pentadbiran awam ataupun kaki tangan awam ialah pengisytiharan harta. So kalau kita isytihar harta, setiap penjawat awam kena isytihar harta selain daripada ahli politik ya. So penjawat awam tu lepas isytihar harta, jika ada tambahan harta, dia kena isytihar juga. Jika dia tidak isytihar, satu, itu adalah salah laku tata tertib, dia akan diambil tindakan. Keduanya, pegawai ataupun ketua jabatan kepada pegawai tersebut boleh buat laporan untuk jika disyaki dia buat kerja yang dikatakan melibatkan rasuah. So the whole basis is atas isu pengisytiharan harta. So di peringkat jabatan kerajaan ataupun agensi, dia ada satu perkara di mana ada tindak tanduk seseorang pegawai itu, gaji sekian-sekian saja, tapi bukan main lagi, banyak kali pergi overseas dan sebagainya, akan ada investigation, memang ada. Dan
Jika mereka merasakan something wrong, dia akan check tanggungjawab kepada ketua-ketua jabatan untuk memastikan pegawai dia tak terjebak. Kalau tidak, nampak macam ada satu kerja bersekongkol lah, maknanya ada cover up lah. So investigation masih akan diteruskan jika ada perkara macam tu. Pengisytiharan harta bagi penjawat awam, yes, it's compulsory. Everyone, including myself, we have to isytihar harta. They will be given a number. So di JPA dan sebagainya, dia akan diberi satu nombor di mana boleh dilihat hanya melalui Suruhanjaya pentadbiran awam. They are able to track. Kita dalam proses melawat negeri-negeri, dan ada negeri di mana kita ada peluang untuk berjumpa dengan pihak kerajaan ataupun pentadbiran negeri, dan dari situ kami telah memberi offer untuk memberi nasihat bagaimana untuk melakukan sistem pengisytiharan harta ini supaya mereka dilihat ada political will untuk berlaku telus dalam pentadbiran mereka. So kita dah pergi ke negeri Kelantan, kita dah pergi ke negeri Sarawak, dan di mana kami telah mencadangkan, why don't you do the same thing macam how Parlimen baru-baru ni telah luluskan usul untuk setiap ahli Parlimen tu. Yes, that they need to understand. We just keep the data, okay? But if while we keep the data, somebody said actually something is wrong with the data, katalah based on outside information, orang kata that data is not real. This person is involved in sekian-sekian. On that basis, we can investigate, but not because they isytihar harta. Dia kena ada aduan lain untuk mengatakan pengisytiharan harta itu sama ada is under declare or falsely declared. Kalau you declare something, if it's a sworn declaration, itu satu deklarasi bersumpah sebenarnya. Kalau kita isytihar, then if you can be penalised for false declaration or under declaration. That is the law. Tapi we do not use the data for the purpose of investigation. But if someone comes and tells us, you check duit yang dia kata ni sebenarnya ada kes-kes lain, sebenarnya dia dapat macam ni, of course we can start an investigation. And I believe that's probably the reason why they don't want to give. But you got no excuse because you have stepped out of your private life to be a politician. That is the risk that you have to take. You are now in public life and you have access to public funds. All parliamentarian, whether you're opposition or not, you have access to public funds. And you have money to be spent to your constituencies. How are you spending the money? These are things we have a right to know. The rakyat has a right to know. And you cannot say, it's not fair, it's my private life. Sorry, but you took the risk of being into public office. You have to sacrifice your privacy. Okay? But we don't put detail where you live and those kind of things. That kita tak paparkan. Ramai yang dalam radar, bukan saja yang lama, yang baru pun kita kena pastikan, sebab kuasa tu satu benda yang boleh is very tasty, is very very attractive. Kuasa dan access to funds is something you have to have self control. So bagi saya semua ahli politik yang baru, bukan saja ahli politik lah, orang-orang yang keliling dan sebagainya, akan will be under our radar. So if there is any complaints or what, we will definitely look into it. Mungkin ada. Saya tak boleh bagi tahu. Saya tak boleh komen. Dalam masa terdekat. Perkataan terdekat pun is very subjective kan. Saya tak boleh komen. I think we still need to hold them by what they ikrar. In fact, ikrar bebas ni akan jadi tema utama kalau tak silap saya untuk Hari Merdeka this year.
So but the agency will be in the forefront of that. But ikrar saja tak cukup lah. Kita kena tengok komitmen. So for example, dalam MSCC bawah bahagian pencegahan, kita ada satu unit yang dipanggil unit integrity. Dan unit integrity ni kita akan melatih pegawai-pegawai untuk jadi integrity officers. And what these people are going to do, they are placed in all these agencies dan GLCs ataupun syarikat yang GLCs ataupun projek yang ada kepentingan kerajaan ya, ataupun melibatkan dana yang besar. So integrity officer kita ni lah yang akan jadi our eyes and ears. Dia akan diletakkan ataupun ditempatkan di semua GLC. And to tell you that the last few years, or at least the last 2 years, you can see a lot of cases yang melibatkan GLC, FGV dan sebagainya. Banyak yang keluar, even macam JPJ dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita ada orang kita dalam yang memahami what's going on. And they have to because ini adalah direktif Perdana Menteri yang mengatakan semua agensi, semua jabatan JLC yang besar-besar dan sebagainya, semua JLC hendaklah menempatkan satu integrity officer. So SPRM membekalkan integrity officer ni, dan kita akan monitor integrity officer ni. Ini adalah sangat penting, dan kita bukan sekadar hantar pegawai-pegawai yang lower grade, kita hantar pegawai yang grade yang tinggi, dan untuk memastikan mereka ada kuasa untuk ada akses kepada mesyuarat dan sebagainya. Dan dalam proses itu, dalam integrity officer dia bukan pergi seorang saja, dia akan ada integrity department. It's about governance and integrity. So mereka akan beri nasihat kepada board of directors dan sebagainya if something is wrong, if the way they decide dan sebagainya. And akan ada situasi itu. Dan bila tak ada kerjasama, then there can be situation where we will know and we will start our own investigation. Saya ada banyak perkara yang I'm looking into. Ada keperluan yang untuk mempertingkatkan mungkin cara kita melakukan operasi dan sebagainya. Tetapi dari segi yang kita boleh maklum ialah satu berkenaan baju lokap, satu lagi berkenaan penggarian ya. Kita nak pastikan orang-orang yang ditahan ni tidak digari, hanya jika satu kes di mana betul-betul ada isu security, maknanya dia violent ke apa, baru isu tu melibatkan. Kalau tidak, we want to make sure that we are fair in our treatment to anyone and everyone who has been arrested. So we take that principle of innocent till proven guilty in a real sense.